Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Syariah I akan membentangkan tajuk hukuman bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Dana Izzati binti Marzuki, nombor matrik 064628. Saya akan menerangkan kepentingan sembahyang dalam Islam. Pertama, ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa ini dapat dicapai sekiranya solat yang dilaksanakan adalah dengan penuh khusyuk, tenang dan mengerjakan dengan penuh rukun dan tamakninah. Seterusnya, membentuk peribadi yang mulia. Bacaan solat yang sempurna dapat mendidik kita bertutur dengan baik apabila berada di luar solat. Pergerakan sempurna dan solat dapat mendidik seseorang agar menjaga tingkah laku di luar solat. Seterusnya, membentuk keluarga yang harmoni. Solat dapat menghindarkan sesebuah keluarga dari perkara-perkara yang dimurkai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Liana binti Syafri, nombor matrik 062429. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan iaitu mengenai hukum meninggalkan sembahyang. Orang meninggalkan sembahyang boleh dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama, orang yang meninggalkan sembahyang kerana berkeyakinan ia tidak wajib atau kerana memandang rendah kepada perintahnya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini dianggap sebagai murtad. Ini kerana orang ini telah menolak asas agama. Yang kedua, orang yang meninggalkan sembahyang tetapi masih yakin ia adalah wajib. Cuma sembahyang ini ditinggalkan kerana malas atau sebagainya. Orang Islam ini dianggap telah melakukan kesalahan besar dan sekiranya dia masih meninggalkannya, dia wajib dikenakan hukuman. Pada awalnya dia akan diminta bertaubat dan bangun mengerjakan sembahyang. Perintah ini pada dasarnya perlu dilakukan oleh pemerintah atau wakilnya. Namun sekiranya pemerintah tidak melakukannya, setiap orang Islam wajib melakukannya dan meminta pesalah supaya bertaubat. Perintah ini adalah perintah wajib dan perlu dilakukan segera. Sekiranya tiada sesiapa yang meminta supaya bersalah mendirikan sembahyang dan bertaubat, semua orang yang berada di sekelilingnya dan tahu mengenainya dianggap berdosa. Sekiranya pesalah masih tidak mahu bertaubat dan tidak mahu sembahyang, dia akan dikenakan hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Salsabila binti Muhammad Fauzi Naim, nombor matrik 065188. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai kesalahan bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Setelah diminta bertaubat dan masih ingkar, orang yang meninggalkan sembahyang akan dikenakan hukuman mati dengan cara dipenggal lehernya dengan pedang. Hukuman ini akan dikenakan walaupun hanya dengan meninggalkan satu waktu sembahyang. Hukuman ini termasuk dalam kategori hudud dan bukan hukuman kerana kekufuran. Hukuman ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksud, aku diperintah supaya memerangi manusia sehingga mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sembahyang dan menunaikannya. Apabila mereka tunaikan semua itu, darah dan harta mereka terselamat daripada aku kecuali kerana hak Islam. Perhitungan mereka nanti terserah kepada Allah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Nijah binti Saufi, nombor matrik 064773. Kesalahan seterusnya adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, yang bermaksud, sembahyang telah diwajibkan oleh Allah ke atas para hamba-Nya sebanyak 5 waktu. Sesiapa yang melaksanakannya dan tidak mensia-siakannya kerana memandang remeh, dia dijanjikan oleh Allah akan balasan syurga. Sesiapa yang tidak melaksanakannya, dia tidak akan dapat janji Allah. Jika Allah mahu, Allah akan menyiksanya, dan jika dia mahu, dia akan memasukkannya ke dalam syurga. Hadis di atas menjelaskan bahawasanya orang yang menunaikan solat waktu tidak dianggap sebagai kafir. Sekiranya dianggap sebagai kafir, sudah tentunya tidak layak masuk ke dalam syurga. Sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam hadis, jika dia mahu, dia akan memasukkannya ke dalam syurga. Orang kafir sudah tentunya tidak masuk ke dalam syurga. Oleh itu, hadis ini ditafsir merujuk kepada orang yang malas mendirikan sembahyang, agar dapat disesuaikan dengan dalil-dalil lain. Saya Maldiah binti Muhammad Azli, nombor matrik 065133 akan membentangkan tempoh yang diberikan sebelum dilaksanakan hukuman bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanina binti Abdul Rahim, nombor matrik 065071
akan menerangkan penerangan yang seterusnya iaitu mengenai implikasi pelaksanaan hukuman. Hukum orang yang meninggalkan sembahyang kerana malas atau kerana sebab-sebab yang lain selepas dihukum mati ialah sama seperti hukuman orang Islam yang lain. Dengan ini, jenazahnya wajib dikebumikan mengikut kaedah syarak, iaitu dimandikan, dikafan dan disembayangkan sama seperti orang Islam yang lain. Hukuman ini tidak memberi kesan terhadap hubungannya dengan saudara maranya. Ini bermakna saudara maranya boleh mewarisi pusakanya. Demikian juga hukum hakam yang membabitkan perkahwinan seperti iddah, berkabung dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Amani binti Ahmad Dani Syarbini. Nombor matrik 061952. Saya akan menerangkan tentang rumusan bagi tajuk hukuman meninggalkan solat. Sekiranya ada di kalangan manusia yang mendakwa keakraban hubungannya dengan Allah menyebabkan dia tidak lagi menunaikan solat dan dia dihalalkan melakukan beberapa perkara yang diharamkan, tidak syak lagi individu tersebut wajib dibunuh sama seperti orang yang mengingkari solat. Menurut para fuqaha, membunuh individu tersebut adalah lebih baik daripada membunuh 100 orang kafir kerana mereka lebih berbahaya bagi umat Islam. Orang yang meninggalkan solat kerana mengingkari hukum wajibnya atau sengaja mempersendakannya akan menjadi kafir dan terkeluar daripada agama Islam. Jadi kita perlu sentiasa berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hati kita untuk patuh dalam melaksanakan semua ibadah yang menjadi kefarduan, terutama sekali solat. Tambahan pula, solat adalah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seluruh umat Islam.